Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahira binti Ahmad, calon yang memegang nombor matriks di 202010942333. Nama saya Nur Asma Menzarah binti Muhammad Rosni, memegang kad matrik bernombor D202010942334. Nama saya Muhammad Alif Aiman bin Mukhtar, memegang nombor matriks D2021094235. Nama saya Nur Amira binti Muhammad Yahya, nombor matriks D202010942336. Okey, pertama sekali saya akan menjelaskan apa itu falsafah pendidikan kebangsaan. Falsafah pendidikan kebangsaan ialah di mana pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya, kurikulum kebangsaan pula ditakrifkan sebagai suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan ko-kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Dan terakhir ialah pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran ialah sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan secara bersama oleh guru dan murid secara sistematik dan teliti. Manakala pembelajaran merujuk kepada perubahan dalaman yang berlaku kepada seseorang dengan membentuk perkaitan yang baru atau sebagai potensi yang sanggup menghasilkan tindak balas yang baru. Jadi, apa perkaitannya antara ketiga-tiga aspek berikut? Perkaitannya ialah ketiga-tiga aspek berikut ialah saling melengkapi dalam melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan dan berakhlak mulia. Secara umumnya, kita dapat lihat ketiga-tiga aspek berikut matlamatnya adalah sama, iaitu berfokuskan kepada kemenjadian serta keberhasilan murid atau generasi baru serta melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Contoh mudah yang dapat saya berikan demi menggambarkan perkaitan antara ketiga aspek ini ialah contohnya, jika diajarkan setiap program dia jalankan sama ada kurikulum maupun kurikulum, ia perlu dirancang dengan sebaiknya menggunakan kaedah atau teknik pengajaran yang terbaik dan ini akan lebih mudah jika dilaksanakan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri. Setakat itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Asma Menzarah binti Muhammad Rosni. Hari ini saya akan menerangkan tentang domain objektif kognitif dan kebat sebagai penentu pencapaian murid. Sebelum itu, saya akan menerangkan apa itu domain kognitif. Domain kognitif merupakan domain yang melibatkan komponen pengetahuan dan perkembangan intelek. Domain kognitif merupakan perkara yang berkaitan dengan mental atau keupayaan untuk memproses ilmu. Ia mempunyai perkaitan rapat dengan taksonomi Bloom. Di dalam domain ini, pelajar akan mengenal dan mengingat fakta, prosedur dan konsep yang terkandung dalam kebolehan intelek. Terdapat 3 kategori aras yang bermula dari peringkat yang paling rendah, peringkat yang sederhana dan peringkat yang tinggi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kebat. Kebat pula merupakan singkatan daripada kemahiran berfikir aras tinggi. Kementerian Pelajaran Malaysia telah memberi
penekanan terhadap pelaksanaan kebat. Ini merupakan satu usaha bagi menghadapi persaingan global yang semakin sengit dalam persekitaran ekonomi yang dipacu. Pelaksanaan kebat dalam sistem persekolahan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi 7 elemen terdiri daripada 3 elemen utama iaitu core curriculum, sokongan komuniti dan swasta, sumber dan bina upaya. Kebat diterapkan dalam sistem persekolahan supaya murid tidak hanya menghafal tetapi juga memahami dan mengetahui apa yang mereka pelajari dan menggunakan akal fikiran pada yang lebih tinggi dan menguasai kemahiran menilai, mengaplikasi, menganalisis dan mencipta. Kedua-dua perkara ini memainkan peranan yang penting dalam pencapaian murid. Kenapa ya? Mari saya bagi tahu. Melalui perkara ini, pelajar dapat mengetahui dan memahami apa yang mereka belajar. Perkara ini dapat dilihat dalam Falsafah Pendidikan Malaysia, iaitu untuk melahirkan pelajar-pelajar yang lebih seimbang. Selain itu, pengetahuan pelajar juga dapat ditingkatkan melalui proses. Seterusnya, pelajar atau murid akan mendapat pembelajaran yang lebih baik dan sistematik. Kerana dengan adanya kedua-dua perkara ini, pelajar akan mendapat ilmu yang lebih lengkap dan seimbang serta tidak tertumpu kepada sesuatu aspek sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Aiman bin Mukhtar. Hari ini saya ingin menerangkan mengenai kepentingan menyediakan rancangan pelajaran. Rancangan pelajaran adalah sebuah pelan bertindak yang disediakan oleh guru-guru terhadap pengajaran dan pembelajaran bagi tahun akademik semasa berdasarkan dokumen rasmi yang diwatakan sebagai Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran atau singkatannya DKSP. DKSP ini yang dikeluarkan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Antara kepentingan pada guru untuk menyediakan rancangan pelajaran ini adalah sebagai panduan kepada guru ganti. Rancangan pengajaran dapat memberikan panduan dan penerangan kepada guru ganti yang akan menggantikan guru yang tidak dapat hadir ke kelas untuk meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seperti contoh, jika guru sebenar ditimpa sakit atau mempunyai urusan di luar sekolah, maka guru yang akan menggantikannya boleh meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan rancangan pengajaran yang telah disediakan oleh guru tersebut. Selain itu, kepentingan para guru untuk menyediakan rancangan pengajaran adalah untuk menyediakan bahan pengajaran. Rancangan pengajaran dapat memberi kemudahan kepada guru untuk memilih, membina dan menggunakan bahan bantu mengajar yang berkesan dan bersesuaian. Penyediaan bahan pengajaran ini dapat memandu pelajar untuk lebih memahami isu kandungan dan mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan oleh rancangan pengajaran. Misalnya, jika sesebuah topik yang memerlukan untuk menunjukkan gambar ataupun video penerangan, guru boleh menyediakan sebuah persembahan slide untuk membantunya ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Rancangan pengajaran yang dibina dapat memberi gambaran kepada guru dan pelajar untuk melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kepentingan para guru untuk menyediakan rancangan pengajaran adalah untuk mengawal masa ketika melakukan proses pengajaran. Guru dapat menggunakan masa pengajaran secara maksimum dan optimum mengikut rancangan pengajaran secara efektif. Bukan itu sahaja, rancangan pengajaran dapat mengelakkan pembaziran masa ketika sesi pengajaran dan pembelajaran. Dia terlalu fokus mengajar sebuah topik tanpa ada sebuah perancangan. Di samping itu, kepentingan para guru untuk menyediakan rancangan pengajaran adalah untuk memantau proses pengajaran pembelajaran guru. Rancangan pengajaran dapat memantau penguasaan murid di dalam kelas terhadap penguasaan mereka tentang perkara-perkara yang telah diajarkan oleh guru. Rancangan pengajaran juga dapat memantau hasil guru sepanjang melakukan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagi bahagian saya pula, saya akan menerangkan mengenai refleksi dalam konteks pengajaran dan pembelajaran. Sebelum itu, mari kita fahami terlebih dahulu apakah itu refleksi. Berdasarkan pernyataan Hanifah 2004, refleksi merujuk kepada suatu ulasan terhadap amalan yang dilakukan oleh seseorang untuk menentukan ketepatan dan keakurannya berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Refleksi juga merujuk kepada proses merenung, menganalisis dan mencari alasan yang seterusnya untuk segera membuat cadangan ataupun tindakan dalam memperbaiki diri secara berterusan. Selain itu, penulisan refleksi juga merupakan salah satu komponen ataupun kandungan yang terdapat di dalam penulisan rancangan pengajaran harian ataupun juga dikenali sebagai RPH. RPH merupakan sesuatu penulisan yang wajib dilakukan oleh setiap insan yang bergelar guru sebelum melakukan proses pengajaran dan pembelajaran. Ini dapat menyimpulkan bahawa penulisan refleksi juga merupakan sesuatu penulisan wajib yang harus dilakukan oleh semua guru selepas melakukan proses pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Jadi, apakah kepentingan pelaksanaan refleksi dalam konteks pengajaran dan pembelajaran? Mari saya jelaskan. Penulisan refleksi adalah penting kerana yang pertama, ini membolehkan guru untuk mengesan masalah ataupun kelemahan yang dihadapi dan segera mencari jalan penyelesaian yang seterusnya dalam penambahbaikan kaedah proses pengajaran dan pembelajaran. Ini juga dapat membantu guru untuk tidak mengulang kelemahan yang telah dilakukan dan sentiasa memperbaikinya untuk menimbulkan kaedah persekitaran pembelajaran yang bermakna dari kalangan guru dan juga murid. Yang kedua, penulisan refleksi juga adalah penting kerana ia dapat membantu guru untuk menyediakan penilaian kendiri dalam memastikan keberkesanan dan kefahaman oleh murid selepas menyampaikan ilmu kepada mereka. Dalam konteks ini, pemahaman murid adalah amat penting kerana ia merupakan salah satu tugas ataupun tanggungjawab guru dalam memastikan pemahaman murid terhadap ilmu yang ingin disampaikan oleh guru. Oleh itu, penulisan refleksi membantu guru untuk menyemak sama ada murid memahami sukatan pelajaran yang telah disampaikan ataupun tidak. Dan akhir sekali, penulisan refleksi juga adalah penting kerana ia membantu guru untuk berfikir secara kreatif, kritis dan analitik dalam mempelbagaikan kaedah pedagogi dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Kepelbagaian pedagogi adalah amat penting dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan bermakna dan serta dapat mengelakkan perasaan negatif ataupun refleksi negatif dalam kalangan pelajar. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahawa penulisan refleksi adalah penting bukan sahaja kerana ia dapat membantu keberkesanan dan kelancaran proses pengajaran yang seterusnya, tetapi ia juga dapat membantu pelajar dalam memahami konteks pembelajaran terhadap ilmu yang telah disampaikan oleh guru. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, dalam mencapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, pihak pendidikan Malaysia telah menyediakan kurikulum kebangsaan yang menjadi bantuan kepada guru serta murid. Kurikulum ini telah dikemukakan dalam dokumen rasmi yang meliputi dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau juga dikenali sebagai DSKP dan buku teks pengajaran dan pembelajaran dalam membantu keberkesanan guru untuk mencapai proses pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan. Sekian, itu sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih. Stay safe, stay at home.